والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mengisi sekalian kegiatan puasa, Al-Fadil, tuan-tuan imam, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita meneruskan lagi ibadah kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dalam tahun-tahun yang di penghujung hayat dunia ini, kita masih lagi diberikan peluang untuk berada bersama-sama di dalam masjid, di dalam surau, masih lagi tergolong dalam kumpulan orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi memberikan bahagian kehidupan dunia ini, zaman ini kepada 5 bahagian. Pertama, zaman aku, kata Nabi, yang akan berjalan mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan angkat zaman ini. Kemudian Nabi kata zaman khalifah yang berjalan mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya zaman yang menggigit, mulkan adam, zaman yang menggigit. Yang keempatnya zaman mulkan jabariyah, zaman yang memaksa, zaman sombong, zaman diktator. Yang kelimanya kata Nabi akan kembali seumpama zaman. Jadi kalau kita lihat zaman yang pertama ni, zaman Nabi sudah selesai. Ulama melihat bahawa sehingga kewafatan Nabi adalah zaman ini. Yang keduanya zaman khalifah, iaitu bermulanya Sayyidina Abu Bakar sehinggalah berakhirnya khalifah Sayyidina Ali. Kemudian zaman yang dikatakan zaman yang memaksa ini ialah zaman pemerintahan khalifah Islam seterusnya, iaitu bermula daripada Umayyah sehinggalah jatuhnya Khalifah Utsmaniyah Turki 1924. Jadi zaman ini panggil zaman yang memaksa, zaman yang menggigit. Sebabnya kerana zaman ini masih lagi mereka berpegang dengan ajaran Islam, pemerintahan Islam, Al-Quran landasan rujukannya dan sebagainya. Dan zaman inilah zaman berlaku kegemilangan Islam tersebar 2/3 dunia. Tapi di penghujung zaman ini jatuhnya Khalifah Islam, Khalifah Utsmaniyah Turki 1924. Habis zaman ini. Dan yang keempat itu kata Nabi zaman yang memaksa. Zaman yang memaksa ini zaman diktator, zaman penjajah. Jatuhnya Khalifah Utsmaniyah Turki ini habis semua. Negara-negara di bawah pemerintahan Islam ini dijajah. Dulu tidak ada Bahrain, Qatar, Saudi, tidak ada. Semua duduk di bawah satu, iaitu Khalifah Utsmaniyah. Semua duduk di bawah pemerintahan Islam. Yahudi nak masuk di Palestin pun tidak dibenarkan oleh Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Istanbul. Sekali mereka menjalankan pemberontakan, menghasut orang tempatan supaya membuat pemberontakan penentangan kepada Khalifah Islam, kerana mereka lah yang layak untuk menjadi Khalifah. Kenapa orang Turki? Jadi berlakulah pemberontakan dan sebagainya, jatuh. Dan jatuh juga kerajaan Utsmaniyah Turki
diserahlah Saudi ini diagihkan dan diberilah kepada keluarga Sam, keturunan Sam. Sehingga hari ini pimpinan Sam. Begitu juga dengan pemerintahan-pemerintahan lain, dimerdekakan di bawah mereka ini dijajah oleh Inggris, Perancis dan sebagainya, dimerdekakan dan akhirnya mereka duduk di bawah pemerintahan ataupun duduk di bawah penjajahan yang terikat dengan undang-undang untuk menjadi syarat kepada kemerdekaan ini, dan mereka dipaksa untuk menerima segala apa sahaja undang-undang yang telah dibuat oleh orang-orang yang bukan Islam. Begitu juga dengan negara kita. Negara kita, perlembagaan kita ini bukan Islam. Begitu juga untuk syarat untuk merdeka kena menerima. Dan itulah berlaku di seluruh, sehingga berpecahlah negara-negara non-Islam diagih di sini, didekatkan Qatarnya, Bahrain, Kuwaitnya dan sebagainya. Asing-asing dalam pemerintah. Tidak adalah Khalifah Islam sinilah sekarang. Tidak ada. Dan ulama melihat yang keempat ini, itulah keadaan dia. Dan yang kelima akan berlaku pemerintahan macam Al-Minhaj, Nubuwah, macam pemerintahan Nabi. Jadi sudah itu bukan ini. Yang keempat inilah zaman yang sedang kita berada sekarang, iaitu zaman yang penuh dengan dugaan fitnah. Zaman yang cabaran yang cukup hebat kepada agama Islam. Anak-anak kita, dunia tanpa sepadan, dan ini di sinilah zaman ini syaitan akan terus bekerja keras untuk menghasut seramai mana mungkin anak-anak cucu Nabi Allah Adam ini untuk ikut tunjuk dia masuk sama-sama ke dalam neraka. Dan kita lah berada di zaman ini. Berada di zaman ini. Dan zaman inilah Imam Mahdi akan turun, Dajjal akan turun, dan Nabi Isa akan menghapuskan Dajjal, membunuh Dajjal. Cuma bila kita tidak tahu. Tapi bila-bila masa saja boleh berlaku. Dalam keadaan kemarau panjang, dalam keadaan susah makan, minum, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan apa, Dajjal muncul memberi bantuan. Kamu nak makanan, aku boleh bagi makan. Kita tinggal lapar. Aku boleh jadikan awan mendung, hitam, turun hujan. Nak makanan, aku boleh bagi. Orang-orang yang tidak ada pegangan agama, dia akan habis tidak ada titik. Kita nampak, tak akan berlaku zaman ini. Bila masa depan sekarang keadaan dunia sedang genting. Kita tidak tahu tiba-tiba Qatar, sebuah negara kecil saja, diputuskan hubungan diplomatiknya oleh beberapa negara Islam. Tiba-tiba ni tengok benda ni berlaku. Qatar sebuah negara yang kaya, penduduknya per kapita, penduduknya rata-rata hampir seorang pendapatan aset dia 22 juta seorang. Yang lelaki-lelaki biasa seorang tu boleh ada 22 juta. Penduduknya 2.2 juta. 30 jutawan berada di Qatar. Kecil saja negara. Negara yang bersih, nombor satu bersih. Di segi kesihatan yang nombor satu. Di segi mengeluarkan dana untuk saintis ini terbesar di Qatar. Negara yang berpotensi besar. Kecil saja. Tetapi kenapa dicemburu? Tak semena-mena tiba-tiba muncul Qatar. Tidak mustahil berlakunya peperangan dengan sekelip mata. Dan tidak mustahil manusia akan berada di ambang kemusnahan, di ambang kelaparan. Dan ketika itulah Dajjal muncul. Kita tak bayang bila masa boleh berlaku, sebab kita di ambang penghujung usia dunia. Sebab Nabi pun dah bagi tahu umatku ni, umur umatku ini 1500 tahun saja. Sekarang 1438. 1438 ini dikira bermula daripada hijrah. Kalau dia ambil umur Nabi sebelum itu 40 tahun, 1438 ini 67. Lebih kurang 1478. Baki lagi tinggal beberapa tahun
tahun saja, belasan tahun saja, tolak pula Nabi Isa yang akan lahir 7 tahun dia memerintah, tinggal berapa tahun saja. Kalau nak kira itulah tidak logik lah kita nak kira, sebab kiamat dan sebagainya itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak cerita bahawa dunia kita ni di penghujung, dan masa kita pun tidak banyak masa untuk itu, untuk beramal dengan keadaan kesibukan. Allah berikan kesibukan kepada manusia ini, tidak sempat beramal. Sibuk dengan urusan dunia, sibuk mencari wang, nafkah dan sebagainya, kerana kesempitan wang dan sebagainya, sibuk untuk urusan. Dan cobaan, dugaan, rintangan ini semakin kuat. Kita diancam dengan orang yang berfahaman liberal. Kita diancam dengan orang yang berpegang dengan Syiah. Dan orang Syiah mengatakan bahawa di negara kita ini hampir 1 juta penganut Syiah ada. Dan itulah kita duduk, anak-anak kita duduk di zaman ini. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bulan Ramadan supaya kita 1 bulan ini ditarbiah untuk menjadi manusia yang bergantung penuhnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis qudsi Nabi, dan satu hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam itu bagi dia illa siyam, melainkan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Dia adalah untuk aku dan aku sendiri yang akan balas. Amalan yang lain ada tandanya, ada nampak. Solatnya nampak, baca Qurannya dengar. Pergi Mekah, pergi umrahnya nampak, sedekahnya nampak. Tandanya nampak. Orang itu boleh riak, boleh sombong dengan amalan dia. Tetapi puasa tak nampak. Tak ada siapa yang boleh mengesan seorang itu berpuasa atau tidak. Tak ada tanda. Tanda itu lemah ke, tanda itu tak larat ke, tanda puasa. Adakah orang yang sihat main bola itu tak puasa? Dan tak ada siapa yang lebih di antara boleh dia mengaku dia puasa lebih daripada orang lain. Tak ada. Bermula terbit fajar sehingga terbenam matahari. Oh, saya puasa lebih, saya buka sampai pukul 9 sampai subuh. Orang maghrib masuk, tunggu buka. Tak ada siapa lagi. Saya Pak Imam, saya punalah buka puasa pukul 9. Pak Imam ke, Mak Rempit ke, siapa pun bermula terbit fajar sehingga terbenam matahari. Tidak ada perbezaan dan tidak ada tanda seorang itu puasa. Tidak ada kemegahan yang dia boleh banggakan kepada orang lain. Dia duduk dalam rumah seorang-seorang, dia nak buka boleh, nak makan boleh. Tetapi dia tahu adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Allah nak latih 1 bulan ini pergantungan dengan Allah. Sebab ini saja kekuatan yang perlu ada dalam dunia akhir zaman. Ini saja yang perlu ada supaya pergantungan penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak membina kekuatan iman. Manusia hari ini dipanggil, dipaksa untuk berpuasa. Tapi ramai yang tidak berpuasa. Termasuk pusat semoga, termasuk pusat apa semua, ramai yang tidak berpuasa. Bukan kata yang tak larat, yang sehat pun tak berpuasa. Allah sedia lagi amalan suruh bangun awal pagi dulu. Tapi tuan-tuan dulu, berpuasa bukan macam kita Nabi. Allah turunkan perintah berpuasa. Mereka bukan berpuasa terbit fajar sehingga terbenam matahari, tetapi bermula lepas isyak. Masuk isyak tu kena puasa. Sehingga buka puasa itu maghrib. Berapa lama? Lama. Isyak dah masuk. Sagi isyak masuk, puasa. Puasa sepanjang malam sampai esok pagi, sampai maghrib esok. Berapa lama? Itulah tahun pertama, dan itulah dia kewajipan yang mesti sahabat tunaikan. Sehingga sahabat Nabi Muhammad SAW ni ada yang bekerja di ladang, balik-balik tanya kat isteri ada tak makanan. Makanan tak ada bang. Tak tahu nanti kejap dia pergi cari makanan. Tunggu-tunggu isteri dia cari makanan, dia terlena tidur. Terlepaslah waktu dia nak makan. Maka masuklah isyak, berpuasa dia balik. Sehingga pensan esok dia bekerja di ladang. Itu keadaan sahabat. Ada yang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, macam mana hukum
puasa ni. Sebab bila buka puasa ni saya terus menjima isteri. Itu je masa yang ada. Menjima isteri dia sehingga dia terlena tidur sampai dah isyak. Macam mana dia dah terlebih waktu ni saya kena puasa, saya belum mandi junub. Nabi pun selesaikan persoalan itu. Rupanya bukan seorang, ramai sahabat begitu. Itu keadaan berpuasa ketika itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membina keadaan, keyakinan para sahabat dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasanya bukan macam kita. Berpuasanya bermula dari sampai terbenam matahari. Selepas itu berlaku berbagai-bagai keadaan sehingga turunlah ayat yang memerintahkan supaya bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Keadaan ketika itu Allah bina kekuatan para sahabat ini bukan macam kita. Kalau kita macam itu, tuan-tuan, saya tak tahu. Allah suruh bangun awal pagi. Bukan kata puasa. Allah nakkan lagi supaya pergantungan ini diteruskan lagi. Allah minta bangun sahur. Tasahur fa'inna fi suhuri barakah. Bangun sahur kerana pada sahur itu ada keberkahan. Sahur ini bukan pukul 12. Dia 1/3 malam. Bermula dari pukul 3 itu sampai subuh 1/3 malam. Maknanya 2/3 malam yang akhir. Suruh makan, sunat muakkad makan. Walaupun hanya air sejuk dan buah tamar. Bangun. Yang penting bangun. Untuk walaupun sebiji tamar. Bukan perlu makan banyak. Allah tak suruh makan banyak pun. Nak makan banyak pun tak apa. Tapi Allah tak boleh suruh perintah makan banyak untuk kamu isu kuat ke apa. Suruh bangun. Sahur walaupun sebiji tamar. Walaupun segelas air. Bangun. Sebab apa Allah nak suruh kita bangun ketika itu? Suruh bangun sahur ketika itu. Sebab itu 2/3 malam. Dan satu hadis riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata dia turun 1/3 akhir 3 malam itu, dia turun ke langit dunia, maknanya paling hampir dengan manusia, lalu memerintahkan para malaikat, wahai malaikat, siapakah di kalangan hamba-Ku ini yang sedang berdoa, aku sedia untuk mengkabulkan, ini memperkenankan doa. Siapa di kalangan hamba-Ku ini yang sedang mohon keampunan, aku sedia untuk memberikan keampunan. Ketika itu mustajabnya doa. Allah minta bangun walaupun sebentar. Dan sahur itulah waktu yang paling baik untuk kita mohon keampunan kepada Allah, untuk kita mohon bertaubat ke, mohon apa saja kepada Allah, sebab Allah paling hampir dengan kita. Dan sudah tentulah kita bangun itu, awal pagi bangun itu, teruslah sampai ke subuh. Kita diperlihatkan dengan manusia yang kaya. Satu ketika Nabi SAW duduk di masjid, para pedagang sahabat ni balik membawa keuntungan yang banyak. Balik bawa keuntungan yang banyak, harta yang banyak dan sebagainya. Seronoklah mereka laku barang dagangan. Tapi Nabi kata, hendaklah aku tunjukkan satu lagi. Perniagaan yang cukup menguntungkan. Nabi kata, Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, sebelum fajar itu, sebelum subuh lebih baik dunia dan segala isi. Solat sebelum subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada segala-galanya. Bangun sahur, itulah dia peluang untuk kita ada, walaupun solat 2 rakaat sebelum subuh. Dan kemudian teruskan solat. Inilah kejayaan umat Islam. Nabi pernah sebut Konstantinopel ini akan ditawan dan akan diperintah oleh raja yang sebaik-baik raja, dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Sultan Muhammad Al-Fatih jatuhkan kerajaan Rom, Byzantine Rom. Tuan pernah tengok, tuan pernah pergi Turki, tuan pernah tengok tembok Rom itu bagaimana? Besar tuan, tembok. Tuan tengok bangunan-bangunan Turki, Istanbul itu bangunan-bangunan lama.
Sebab itu Turki itu unik, sebab dia bangunan lama yang hidup, dijaga, dibersih, diperbaiki. Memang cantik itu. Kalau tuan pergi di Jordan, tuan tengok kesan-kesan Rom itu besar. Tuan pergi di Umul Qais, nama dia satu, naik atas Bukit Hojah, tuan tengok sempadan Israel. Tuan tengok bagaimana batu-batu yang besar ini disusun untuk jadikan satu Coliseum stadium, macam satu tempat apa ni? Tempat tu macam stadium ni, ada satu duduk tengah tu, jadi satu tempat tengah tu bila kita cakap tu, tak ada mikrofon tapi semua boleh dengar. Dia macam bergaul. Itu teknologi dia. Besar. Itu satu tempat. Pergi di Karak tu kawasan macam bandar dibangun. Rom ni memang besar. Jatuh pada Sultan Muhammad Al-Fatih. Pasal apa dia boleh jatuhkan kerajaan itu? Sebab dia adalah orang yang bangun waktu malam. Seluruh tentera dia akan bangun untuk waktu malam sebelum subuh. Berqiyam lail. Tentera inilah yang berjaya menawan kota Konstantinopel. Khalid bin Walid nak susun tentera dia tengok malam siapakah yang bangun waktu malam, siapakah yang solat waktu malam. Dia akan bangun, dia akan lihat, dan orang-orang ini diletakkan di barisan hadapan. Sebab orang yang bangun waktu malam ini, orang yang ada ruh untuk bermunajat kepada Allah, berdoa walaupun sebentar ini, Allah Subhanahu wa taala angkat sifat takut. Dia tak takut pada orang yang memusuhi Islam. Orang ni tak takut, tak gerun, tak gentar, duduk di barisan depan. Allah hilangkan sifat takut, gentar dia. Tak ada duduk. Orang ini duduk barisan depan sebab keyakinan dia penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah minta 2 rakaat saja. Tetapi kalau kita lihat Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, cucu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia solat satu malam 1000 rakaat. Rabi'atul Adawiyah solat pada waktu malam itu 1000 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal solat waktu malam pagi, waktu tahajud malam itu 300 rakaat. Junaidi Al-Baghdadi, seorang peniaga, dia tutup kedai dia solat di sebalik sedang niaga. Pagi saja dia boleh solat 400 rakaat. Dan orang-orang ini diberikan kekuatan untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu zaman Nabi, para sahabat bagi tahu, kami nak kenal orang munafik dengan orang mukmin ialah siapa yang datang solat subuh dan siapa yang tidak datang solat subuh. Maksudnya orang yang bangun awal pagi untuk solat subuh itu adalah orang mukmin. Orang yang malam sampai maghrib itu ialah orang munafik. Dia tak bangun. Dan Allah nakkan kita itu jadi bukan saja penyokong kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata pendokong, tetapi pekerja kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bangun awal pagi ini, dia sanggup buat apapun untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Macam kenduri, tentang kenduri, orang yang datang awal pagi pukul 8, pukul 7 pagi dia dah datang, lepas subuh dia dah datang. Kalau kampung-kampung pukul 7 dia dah datang dah. Dia bawa golok, dia bawa pisau. Walaupun hari ini dia ada urusan di Taipei. Dia kena bayar duit api ke, duit elektrik ke, dia nak kena utip hutang ke, dia nak kena pergi saudara, dia cancel semua sebab dia nak datang menjayakan majlis sahabat dia. Dia ni orang yang ada awal pagi ni adalah orang yang menjayakan majlis. Kenduri kawan dia ni. Tinggalkan semua, sanggup berkotor badan, pegang lembu, golek jatuh, kena licah dan sebagainya, lapah lembu, potong, masak dan sebagainya, bagi sedap, bagi nasi itu sedap untuk dimakan, jamu orang pun tersenyum sedap. Siapa dia? Kumpulan orang. Orang ini adalah penolong, penjaga majlis ini bagi berjaya. Itulah ibaratnya orang yang datang dalam agama Allah, orang yang datang awal pagi ini adalah orang yang bakal menjadi penolong, pendokong, pembela kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab datang kedua ini ada 3 tuan-tuan. Pertama datang awal pagi pukul 7. Yang kedua ni dia datang waktu tuan rumah dah pakai baju Melayu.
sambil letak dalam poket tak luar. Sebab nak salam dalam poket. Satu ada beg simpang pula. Dalam beg sini masuk. Orang yang bagi waktu ni, dia salam makan. Dia kata dekat kawan dia, aku ni banyak kenduri. Dia kata 8 kenduri, tapi hang ni orang nombor 1 pun datang. Adakah dia yang terbaik datang kenduri nombor 1? Dah, yang kecil tadi. Aku datang, hang punya ni kenduri nombor 1. Lepas tu bawa nak pergi kali. Oh, terima kasih. Pergi makan, tadi balik salam. Dia tak cuci periuk, dia tak basuh pinggan, dia tak apa semua. Tapi dia keluar. Yang nombor 2 Yang nombor ni, mungkin orang ni jenis mari masjid juga, subuh dia tak main. Dia main zuhur, dia main asar. Yang ketiga, orang yang naik kenduri ni, dia mari ikut rombongan pengantin. Dia ni tak dijemput pun oleh tuan rumah. Tak jemput ya. Tapi dia ikut rombongan pengantin. Tak dijemput oleh tuan rumah tak kenal, tapi dia datang tu dengan kompang, dengan apa semua, dia rami, turun sampai duduk meja dah siap tadi, ayam golek satu semua. Duduk situ depan tak ada orangnya, dia seorang ayam golek di depan. Padahal tak ada terima surat jemputan apapun. Duduk makan semua, tak jumpa tuan rumah pun, pulang kabur pun semua balik. Ni yang main maghrib saja. Dah tak ada apa urusan dah, tak ada apa dah. Buat rumah tu. Hak teruk lagi langsung tak main. Dia tengok berita daripada dia tengok berita. Jadi tak mau pergi sebab lagi dia nak tengok berita. Itu je kerja dia. Mengaji apa tidak, dia nak tengok berita. Berita tu macam Quran dia. Jadi Allah nak bangun awal pagi ini solat walaupun 2 rakaat, nak jadi penolong pendukung kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita dah akhir zaman. Kita ni nak jadi, sebab setiap Nabi lahir itu dia ada sahabat dan juga hawariyun. Sahabat ni ramai. Ramai. Tetapi hawariyun ni tak ramai. Sikit saja. Nabi Musa ada 12 orang je hawariyun. Nabi Muhammad, umat dia lebih kurang 100,000 lebih. Berdasarkan kepada haji yang terakhir Nabi. Haji terakhir Nabi tahun ke-9 Nabi tak pergi. Sayyidina Abu Bakar saja pergi. Tahun ke-10 diisytihar dia nak pergi haji. Bila dengar Rasulullah nak pergi itu, semua para sahabat yang ada di mana saja nak turun. Nak saksi sendiri bagaimana pekerjaan Nabi dalam urusan haji. Ada yang bergerak bersama Nabi di Bir Ali di Madinah. Ada yang tunggu tengah jalan, ada yang tunggu di Mekah. Bergerak saja Nabi SAW di Madinah itu. Jabir bagi tahu dia orang yang paling hampir dengan Nabi. Dan kadang-kadang Jabir kata, kalaulah dengusan unta tu, kadang-kadang air liur unta tu kena dia. Maknanya dia dekat dengan Nabi. Dia kata seluas mata memandang. Kalau dia tengok ke kanan, seluas mata memandang manusia. Tengok ke kiri, seluas mata memandang. Tengok ke depan, seluas mata memandang. Para sahabat berarah bersama-sama menuju ke Mekah. Bawa binatang-binatang ternakan sebagai bekalan makanan. Dan dikatakan 100,000 lebih para sahabat. Tetapi yang ada di Baqi' sekitar, dikebumikan di Baqi' itu sekitar dalam 10,000, 11,000. Yang bersama dengan Nabi dalam peperangan Badar 313 orang saja. Yang bersama Nabi dalam perang Uhud 1,000 orang. Yang bersama Nabi dalam perang Khandaq tak sampai pun 10,000 penduduk Madinah pun dikumpul dengan tentera musyrikin Yahudi dengan orang musyrikin Quraisy 10,000 dikumpul, seluruh penduduk Madinah pun tak sampai. Peperangan Mu'tah 30,000 nak lawan 300,000 tentera Rom. Mereka semua boleh menjadi orang-orang yang bersama dengan Nabi dalam perjuangan. Ada yang sekadar nama saja dia sebagai sahabat. Sebab sahabat ini siapa yang pernah bersama dengan Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, satu sahabat. Dan dia hidup dengan Nabi itu di Islam. Kemudian dia saksi, menyaksikan, pernah berjumpa dengan Nabi. Ini sahabat. Seorang itu berada zaman Nabi tapi tak Islam, dia tidak sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab duduk di Mekah bersama dengan Nabi. Tengok Nabi dia bukan sahabat, dia tidak Islam. Ada yang Islam tapi tak pernah tengok Nabi, duduk di Yaman, duduk di mana itu kan.
Uwais Al-Qarni, kita kenal Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni duduk Yaman. Dia zaman Nabi. Tapi dia tak pernah tengok Nabi. Walaupun sekali itu pernah dia datang ke Madinah, dia nak jumpa dengan Rasul. Dia datang di Madinah, tetapi Nabi tak ada. Nabi tak ada. Dia tunggu Nabi tak ada sehingga sampai berita bahawa ibu dia sakit, dia kembali. Aisyah beritahu kepada Rasulullah bahawa ada seorang daripada Yaman, Uwais, dia datang. Nabi kenal Uwais ni, walaupun Nabi pun tak pernah tengok dia. Dia tidak terkenal di dunia, tapi dia cukup terkenal di langit. Doanya tidak ada hijab. Allah makbulkan doa. Jadi Nabi tak berpeluang untuk dia. Nabi kirimkan jubah saja. Jubah dia, siapa yang pergi ke Yaman, Nabi kirimkan jubah Yaman hadiah kepada Uwais Al-Qarni. Jubah Nabi itu sekarang disimpan di museum di Istanbul, dijaga oleh keluarga Uwais. Museum Turki. Uwais dikeluarkan daripada senarai sahabat sebab dia tidak pernah tengok. Sahabat ni ramai, tetapi Hawariyunnya tak. Yang Islam yang ramai, tetapi yang menjadi pejuang dan pembela kepada agama Allah itu, yang tenaganya nak keluar tak ramai, yang infak dia untuk perjuangan Islam ini tak ramai, yang dia sanggup bersama-sama dalam perjuangan Islam tak ramai. Jadi Allah nak orang yang bangun awal pagi ini adalah orang-orang yang bersedia, rasa tanggungjawab untuk jaga agama dia. Orang-orang yang dibangun pada awal pagi, seperti mana yang dibina oleh generasi-generasi yang sebelum ini. Generasi-generasi yang bangun pada awal-awal pagi inilah generasi-generasi yang berjaya dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Contoh itu Allah nak bina kita, keyakinan kita dalam bulan Ramadan ini. Puasa bukan selain saja puasa, Allah minta kita bangun walaupun sebentar, walaupun sekejap, bangun. Dan kita bersahurlah dalam bulan Ramadan ini. Tapi selepas saja Ramadan, kita sudah biasalah terjaga ketika ini, terjaga. Dan bukan kita nak bersahur lah, ketika itu Allah minta sekejap, bangunlah, solatlah 2 rakaat. Malas solat pun pergi kencing, duduklah atas kata itu, mohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatil arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kepada keampunan Allah. Syurga Allah itu seluas langit dan bumi. Allah minta. Walaupun ibadah kita kurang, dosa kita banyak, sunat-sunat malas buat kita, Quran malas baca, solat sunat pun malas, sekadar yang wajib saja kita buat. Dosa kita banyak, tapi Allah minta lagi. Walaupun Allah dah berikan ganjaran besar kepada orang-orang yang melakukan pekerjaan sunat ini, satu saja buat Allah ganda 10. Baca Quran, satu huruf bersamaan 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tak kata alif lam itu satu huruf, tetapi alifun harfun wal lam harfun wa mim harfun. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Bagi orang yang nak baca Quran, tak mau baca pun tak ada masalah. Tapi orang baca Allah bagi 10. Orang yang datang berjemaah 27 kali ganda. Orang yang infak bersamaan dengan 700 kali ganda. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Umpama orang-orang yang infakkan hartanya di jalan Allah seperti mana sebiji benih yang tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai itu 100 biji. 700. Maknanya RM1 Allah tolong topak kita 700 kali. Infak. Tambah bulan Ramadan, siapa yang buat amalan fardu diganda 70 kali ganda. Yang mengadak sunat Allah ganda macam yang wajib. Tak mau buat juga sunat, tak mau buat apa pun tak mau buat, Allah mintalah segeralah kepada keampunan Allah. Mohonlah ampun. Allah nak selamatkan juga umat ini. Sebab syurga ni Allah kata seluas langit dan bumi. Siapa nak isi? Siapa nak isi? Taubatlah, mohon taubat, mohon keampunan. Allah kurangkan dosa kita supaya pahala yang sikit tadi jadi besar. Dosa dia 40, pahala dia 10. Mohon taubat, Allah ampunkan dosa ini jadi 5. Hak 10, pahala tadi jadi besar. Allah nak kita masuk syurga.
Malas juga kita ni sebab kita lupa siapa dia. Allah tak pernah lupa kita. Kita yang lupa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah lupa kita, tuan-tuan tak tahu, tak makan kita hari. Kita nak makan daging, Allah sediakan lembu. Siapa jadi manusia bukan boleh buat lembu. Allah jadikan lembu, hidupkan lembu, manusia korbankan lembu, jadi daging. Allah tak lupa kita. Kita perlukan nafas, udara. Allah sediakan udara, tak pernah stop sekali pun. Allah bagi udara. Kita saja lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sedia masa untuk bolehlah ingat kat aku. Bulan Ramadan ni ingatlah kat aku. Bangunlah pagi awal subuh tu ingatlah kat aku. Allah minta kita. Manjanya kita. Dengan Allah Subhanahu wa taala kita lupa. Sedangkan umur kita sudah tak lama. Dunia kita pun sudah akhir. Banyak sitin wasabin 60 hingga 70 tahun saja umur kita. Umur kita pun tak lama dah. Ada mungkin setahun, ada mungkin sebulan lagi tuan-tuan. Umur kita, tapi masih kita lupa lagi siapa Tuhan kita. Kita ni bukan ada peluang banyak nak hidup 2-3 kali, sekali ni saja kita hidup. Dan sekali kita hidup, kita tak manfaat sungguh usia kita. Kita bukannya boleh hidup kali kedua, nanti kali kedua bukan lebih bagus lah, tak ada. Itu fahaman orang Hindu. Ada kehidupan kedua. Kalau kehidupan dia baik kali ini, dia jadi yang lebih baik lah. Kalau kehidupan dia teruk kali ini, dia akan jadi katak ke, dia akan jadi gula ke, dia jadi cicak ke. Jadi semoga Ramadan kita manfaatkan sungguh-sungguh supaya kita nak orang-orang yang nak bekerja dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Orang yang bangun pagi ini tidak gentar dengan apapun halangan, dugaan, kesusahan dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bimbang. Orang yang rajin sedekah infak itu dia yakin pada Allah. As-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan infak itu banyaklah dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini, tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, kata sekali itu sajalah pukul 9 masuk waktu Isya, kita nak solat dan terus kita nak bertaruh. Saya akan bergerak ke Mekah pukul 1 lagi untuk bawa jemaah di masa 100 lebih. Jadi siapa yang ada hajat untuk buat untuk ibu ayah dia buat tahlil dan sebagainya di Mekah, usaha kita untuk tolong orang yang tak ada pula, yang boleh buat amal, kita tolong sana ambil keberkatan di bumi Mekah. Allah ganda sehingga 100,000 kali ganda. Minta tolong, kita doakan, hadiahkan diri kita, zikir kita, pahala kepada ibu dan ayah kita, orang yang kita sayang. Betul bolehlah kalau nak beri sumbangan apa untuk urusan tahlil, kita akan buat di Mekah insyaAllah. Dan siapa yang ada hajat nak buat fikah ke, nak buat di Mekah pun boleh. Satu ekor RM600, sebab sana harga dia RM550. Saya pergi sendiri-sendiri, beli sendiri-sendiri, beli 500, kemudian bayar duit untuk sembelih, sewa pusat sembelihan apa dan sebagainya itu lebih kurang RM550 urusan itu. Jadi sekarang itu saja. Kalau tuan-tuan ada nak urusan, nak bayar itu bolehlah serah kepada Pak Imam kita, ini pengisi kita, Ibu Jamaluddin. InsyaAllah 21 bulan nanti saya akan gerak bersama dengan Bidang Sepatus untuk berpuasa dan berhari raya di Madinah. Kalau orang nak masuk Mekah tak boleh dah, padat dah. Itu pengunjung bukan nak pahala lagi nak raya. Kalau nak masuk Mekah mungkin jemaah akan jalan sejauh 2 km, tak boleh masuk dah. Jadi kita berhari macam tahun lepas saya berhari di Madinah, yang meletup bom tu kami sedang buka puasa. Tapi ramai orang, memang semua tempat. Harga pun tak ramai, insyaAllah. Jadi sekadar itu saja, insyaAllah boleh manfaat kepada kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina Allahumma faqih fi wa'alina Allahumma arina al-haqqa wa rasulahu wa arina al-batil wa rasulahu